Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Faizah binti Osman, berasal daripada Johor Bahru. Saya adalah seorang isteri dan ibu kepada 8 orang cahaya mata. Saya juga merupakan anak sulung daripada 14 orang adik-beradik. Apa yang ingin saya kongsikan adalah sedikit perjalanan atau way of life hidup saya sebagai cancer survivor. Saya sebagai seorang ibu kepada 8 orang cahaya mata dan ibu berkerjaya. Perjalanan saya untuk membesarkan anak-anak memang agak mencabar. Bayangkan anak kecil-kecil 8 orang. Dan kita juga bekerja waktu itu. Jadi tak ada istilah untuk rehat untuk diri sendiri. Jadi saya rasa saya banyak terlepas peluang lah untuk memanjakan diri saya. Ini disebabkan kerana kekangan komitmen masa tu. Komitmen untuk mengurus dan membesarkan anak-anak. Sebab saya tak ada maid ataupun pembantu. Jadi semuanya saya bergantung kepada diri saya sendiri. Suami seorang government servant, cikgu. Saya bersyukurlah kerana dengan pekerjaan suami saya berpendapatan tetap, sekurang-kurangnya dapat membantu daripada segi kewangan keluarga. Walau bagaimana, oleh kerana kos sara hidup di Johor Bahru agak meningkat, agak mahal, dan dengan perbelanjaan yang semakin hari semakin meningkat, harga barang semakin meningkat, dan anak-anak semakin membesar, memerlukan pembiayaan persekolahan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kepada pengajian tinggi. Jadi semua memerlukan duit. Kerana komitmen itulah saya terpaksa mencari alternatif lain untuk membantu suami. Jadi sebenarnya masa saya bekerja sewaktu muda dulu, tapi saya terpaksa berhenti kerja selepas saya berkahwin disebabkan tiada mengikut suami melanjutkan pelajaran. Jadi balik je daripada selepas suami habis pengajian dan kami balik ke Johor Bahru. Saya sebagai suri rumah. Jadi saya merasakan bahawa masa tu tak terasa sangatlah daripada anak nombor 1, nombor 2, nombor 3 masih ekonomi tu masih mencukupi lah. Syukur alhamdulillah. Tapi apabila meningkat, bertambah anak daripada 4 pada 5, 6, 7 dan akhirnya 8, baru kami terasa begitu perit untuk menyara keluarga. Dengan izin suami dan saya menjalankan perniagaan. Bermula dengan perniagaan direct selling, jualan langsung, dan yalah, jatuh bangun dalam perniagaan tu. Peringkat awal memanglah semuanya nampak cantik dan elok, tapi kita tak tahu dugaan Allah. Pada kegawatan ekonomi tahun 1998, di situlah bermulanya saya perniagaan mula merosot. Bayangkan perniagaan saya dah usahakan waktu selama hampir 5 tahun lah. Terpaksa saya lepaskan kerana tidak mendapat sambutan.
Jadi saya terpaksa beralih kepada bidang makanan. Daripada dulu, sebelum tu saya terlibat dalam bidang kosmetik. Jadi lalas saya terpaksa beralih kepada bidang makanan, kerana selepas gawat tu, masa saya itu jelas sumber yang saya rasa yang cepat dan mudah. Tapi bagaimanapun tetap memerlukan modal. Apapun saya bermula dengan kecil-kecilan. Saya terpaksa berniaga di tepi jalan, orang kata dengan hujan panas, ribut ke apa, menggunakan payung ataupun kanopi tu. Jadi kenangan-kenangan itulah sebenarnya yang menguatkan diri saya dalam membesarkan anak-anak, dibantu oleh suami. Jadi suami balik kerja, jadi oleh kerana anak, bila ada anak yang besar, terpaksa diamanahkan untuk melihat adik-adik, dan kami berdua pergi berniaga. Jadi rutin kami begitulah, sehinggalah anak-anak semakin membesar. Dan akhirnya bila anak saya dah besar, anak saya membantu saya menjalankan perniagaan. Tapi apapun, kita tetap diuji, Allah tetap uji. Pada kegawatan tahun 2008 masa itu, jadi memang tak boleh elak. Sekali lagi saya terduduk, kerana masa tu perniagaan mana-mana pun menghadapi risiko lah. Perniagaan kita masa tu saya berniaga di UTM, di college UTM, dan masih saya terlibat dengan pasar malam, pasar tani. Jadi oleh kerana masa tu kena ada kegawatan tahun 2008 dengan keadaan SARS masa tu, jadi saya punya perniagaan ni lebih banyak daripada Singaporean lah. Tapi oleh kerana sekatan, kerana penyakit SARS masa tu, jadi Singaporean dia kurang datang ke pasar-pasar tani kan. Jadi lama-lama perniagaan makin menurun lah. Tapi macam mana pun saya bersyukur, kerana masih ada lah, cuma untung tak banyak mana lah kan. Cukuplah sekadar balik modal, ada untung sedikit untuk menampung kos. Tapi kos-kos tu sekadar untuk tu lah, kalau anak-anak pergi belajar, tu lah pergi untuk support untuk anak-anak, perbelanjaan anak-anak sepanjang pengajian mereka di college. Jadi selepas tahun 2008 tu, sehingga kadang-kadang saya dah tak ada modal saya nak rolling saya punya perniagaan. Kerana kalau gaji kaki tangan kerajaan, bayangkan dengan komitmen bayar rumah, bayar itu, bayar ini, lalas bawa balik gaji pun, gaji bersih tinggal berapa, kan hutang piutang banyak, kerana ada komitmen hutang piutang. Jadi kerana hutang piutang ni pun disebabkan kami rolling untuk bisnes kan. Tapi bisnes yang kami tak sangka bisnes tu boleh bisnes yang tiba-tiba boleh jatuh, merudum begitu teruk sekali. Apapun, hidup perlu diteruskan. Jadi pada saat ketika saya dah tak ada apa-apa lah, saya dah tak tahu dah, saya dah buntu dah nak buat perniagaan apa, Allah datangkan rezeki, ditemukan saya dengan seorang sahabat masa tu mengajak saya untuk join sebagai konsultan unit amanah. Jadi dedikasi kedua saya untuk takaful, dalam bidang takaful. Jadi dua anak saya lah, yang saya wariskan untuk untuk legasi takaful saya akan datang. Walaupun dalam keadaan situasi saya yang begini, dah berusia, saya sudah membina legasi. Jadi kalau ada customer yang nak ambil takaful, memang saya akan anak-anak saya lah yang akan suggest saya sebagai penasihat mereka lah, membantu membantu mereka lah, support mereka dalam industri ni. Sebab ialah mungkin sebab sebagai cancer survival, kadang-kadang customer ni dia nakkan klien yang sihat. Mungkin bila dengar pesakit macam saya ni, agaknya fikir dah lama dah, agaknya hidup ni tak lama lah. Tapi pada saya, hidup mati seseorang kuasa Allah, bukan kuasa kita nak tentukan. Orang sakit, kadang-kadang orang yang sihat tu pun temui ajal awal.
kan, tak semestinya dengan orang sakit. Jadi jangan judge lah dengan orang sakit, kemampuan orang sakit untuk melakukan melakukan sesuatu pekerjaan. Sepatutnya support mereka, bagi mereka peluang. Jadi kerana itulah saya backup dengan anak-anak saya lah, sebab saya sayangkan dengan ilmu yang saya ada, kepakaran yang saya ada. Itulah dia. Sebenarnya banyak sebenarnya macam-macam kerenah lah sepanjang saya berurusan dengan pelanggan-pelanggan, Wak Imah dengan sahabat-sahabat saya sendiri ya. Selalu kadang sahabat-sahabat ni tidak apabila kita ni, dia dengar kita ni jadi ejen takaful, kadang-kadang dia cuba hindari kita lah, selalu menjauhkan diri lah. Tapi saya tak kisah lah benda tu, sebab pada saya matlamat saya adalah dakwah. Saya berkongsi ilmu. Jadi nak ambil tak ambil itu masing-masing punya pilihan lah. Jadi yang penting dakwah saya dah sampaikan. Apa yang baik lah, maknanya saya dah sampaikan. Okey, itulah sedikit tentang perjuangan saya. Jadi saya pun tak naklah membebani klien-klien saya kalau saya tak mampu untuk bagi servis yang terbaik. Jadi sebab tu anak-anak saya adalah pelapis kepada generasi saya. Jadi jika ada yang berminat, insya-Allah boleh temui saya, dan anak saya akan jadi sebagai konsultan anda. Dan saya akan saya yang akan sentiasa pantau selagi Allah masih pinjamkan usia saya. Saya akan pantau customer walaupun customer yang inginkan servis ataupun perkhidmatan dari saya. So rasanya hanya setakat ini saya berkongsi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan dan kelemahan datangnya daripada diri saya sendiri. Maklumlah, sebagai cancer survivor ni banyak sangat side effectnya. Selain daripada keadaan fizikal, kadang saya punya memori ni kadang-kadang about 20% tu dah lost jugalah. Banyak kesan daripada tu, kadang-kadang daya ingatan saya agak terjejas jugalah kan. Dan percakapan saya pun tidak selancar saya sebelum sakit. Kadang-kadang agak macam teragak-agak, tergagap-gagap nak bercakap kan. Kadang-kadang bila nak bercakap tu terpaksa macam recall back apa benda ni yang saya nak bercakap kan. Jadi saya kena ambil take time. So harap faham dengan situasi tu je lah. Tapi saya teruskan aktiviti macam biasa juga. Cuma saya bataskan lah, tak adalah. So saya aktif saya sebelum sakit. Kalau dulu sebelum sakit saya bekerja memang saya tak ingat dunia. Saya memang workaholic macam bapak saya, memang jenis kerja memang kalau bagi tugas, bagi kerja, bagi amanah, memang saya orang yang memang akan buat sungguh-sungguh kan. Tapi bila dah sakit ni kebatasan saya lah, kekangan saya lah untuk nak lebih tu agak terbatas jugalah. Jadi pergi ke pejabat pun bila perlu saja. Kebanyakan urusan pejabat, urusan pekerjaan saya semua online, digital. Jadi memudahkan saya lah. Dan urusan saya dengan customer pun kadang-kadang melalui phone, video call lah. Itu je cara yang terkini yang kita terpaksa jalankan. Jadi industri takaful ni kata orang tak kalis pandemik. Jadi syukur alhamdulillah kami masih lagi mampu untuk menjalankan pekerjaan dalam bidang ini. Okey, hanya itu saja. Terima kasih saya ucapkan pada semua penonton, dan saya mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata saya. Yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kelemahan dan kekurangan itu ada daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.